Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua kepada murid-murid. Okey, baiklah. Pada pagi ini, Cikgu Sharifah akan mengajar kepada kamu bagaimana untuk menulis sebuah perenggan pendahuluan. Baiklah, Cikgu akan tunjukkan kepada kamu bagaimana ataupun apakah panduan yang kamu boleh guna pakai semasa menulis perenggan pendahuluan. Baiklah, Cikgu harap kamu fokus akan setiap apa yang Cikgu cuba sampaikan pada hari ini. Okey, baiklah. Untuk hari ini, Cikgu akan mengajar kepada kamu bagaimana pengajaran karangan bagi penulisan perenggan pendahuluan. Menarik tidak Cikgu punya slides PowerPoint pada hari ini, iaitu Cikgu menggunakan unsur-unsur TikTok. Sebabnya Cikgu tahu murid-murid masa kini kebanyakannya pasti memiliki akaun TikTok. Okay, baiklah. Seterusnya, Cikgu akan memberikan pendedahan awal ataupun pendedahan secara asas berkenaan apakah itu pendahuluan. Baiklah, apakah itu pendahuluan? Okey, di sini ada notanya. Okey, baiklah. Untuk pendahuluan, kebiasaannya diambil kira sebagai pelengkap wacana. Kenapa dikatakan sebagai pelengkap wacana? Baiklah, biasanya pada permulaan dalam penulisan pendahuluan, biasanya kita akan memulakan ayat tersebut dengan menulis penanda wacana yang terdiri pada era globalisasi, marca pada kini, pada masa kini. Cikgu harap kamu memiliki ataupun mengetahui setiap penanda-penanda wacana yang terdapat ataupun yang boleh kamu kenal pasti untuk penulisan karangan. Okey, kemudian pendahuluan ini kebiasaannya dia melengkapkan struktur karangan. Jika dalam penulisan karangan kita tidak memiliki pendahuluan, sudah pasti karangan disebut dianggap sebagai satu karangan yang tidak bagus. Kenapa? Kenapa kita nak cakapkan yang karangan itu tidak bagus apabila tak ada pendahuluan? Okey, kamu bayangkan satu bangunan, iaitu bangunan KLCC. Okey, baiklah. Kenapa bangunan KLCC Cikgu bagikan sebagai contoh? Okey, sebelum kita nak membina bangunan KLCC yang terletak dekat Kuala Lumpur, okey, yang sekarang memang dah sedia ada, yang dah lama megah. Okey, prinsip asas untuk membina sesebuah bangunan ataupun mercutanda bangunan ini perlulah memiliki dia punya lukisan grafik, kemudian bahan dan strategi, kemudian apa yang perlu ada dalam setiap pembangunan, dia punya struktur asas. Okey, bayangkan jika kita tak ada tiga-tiga ni, kita tak ada bahan, kita tak ada lukisan yang strategik, lukisan grafik yang bagus, kita tak ada kawasan yang strategik, sudah pasti bangunan KLCC ini tidak akan muncul, tidak akan wujud sehingga kini. Ataupun jika kita kekurangan salah satu bahan ini, sudah pasti KLCC yang ada kini sekarang pastinya sudah runtuh. Baiklah, kemudian pendahuluan juga ini merupakan gambaran awal dalam sesebuah karangan. Kebiasaannya pendahuluan ini kita akan menulis sebagai ataupun supaya ia dapat menarik perhatian pembaca karangan. Okey. Baiklah, terusnya. Terdapat beberapa jenis pendahuluan yang boleh kamu hasilkan semasa menulis karangan. Okey, untuk pengetahuan kamu, dalam menulis pendahuluan ni kamu tidak boleh menulis secara bebas, secara suka hati, kerana ia terdapat pelbagai jenis-jenis pendahuluan, iaitu terdiri daripada definisi tajuk, suasana, sejarah, peribahasa. Bahkan
Ada lagi beberapa contoh yang terdiri daripada pendahuluan ataupun jenis-jenis pendahuluan. Contohnya cikgu rujuk kepada buku Sila Fokus ini, iaitu dalam ini dia menyatakan beberapa jenis pendahuluan, iaitu terdiri daripada definisi tajuk, suasana, sejarah, peribahasa, pandangan daripada tokoh, ulama, guru. Lepas tu kita ambil daripada soalan, kemudian boleh ambil daripada puisi, pantun dan sebagainya. Jadi memang banyak jenis pendahuluan yang boleh kamu guna pakai untuk kamu menulis semasa menulis karangan. Okey, baiklah. Tapi untuk hari ini cikgu hanya fokuskan kepada 3 sahaja bagi penulisan pendahuluan karangan, iaitu cikgu akan fokuskan kepada penulisan jenis definisi tajuk. Kemudian cikgu akan fokuskan kepada pendahuluan jenis suasana, dan yang terakhir adalah pendahuluan jenis peribahasa. Cikgu tak nak bagi banyak-banyak contoh supaya takut nanti kamu tidak faham. Jadi cikgu bagi 3 yang asas ini dahulu untuk kamu faham apa yang cikgu cuba sampaikan berkenaan pendahuluan, jenis-jenis pendahuluan. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada formula pendahuluan. Okey, baiklah, untuk yang baru sahaja yang hendak menulis karangan, di sini cikgu menggunakan formula daripada sila. Yang mana formula ini telah diguna pakaikan oleh beberapa guru. Okey, awak nak tahu apakah pecahan daripada akronim sila? Okey, baiklah, kita tengok kepada dia punya graf di bawah ini, iaitu huruf untuk akronim huruf S kita ambil berkenaan skop umum tajuk. Okey, kemudian akronim bagi huruf I adalah isu tajuk. Seterusnya, akronim L laporan tentang tajuk. Dan akronim yang terakhir iaitu akronim A, kita ambil ayat dari tajuk. Okey, agak-agak kamu faham tak macam mana nak menggunakan formula sila? Mungkinlah kamu tak faham sebab cikgu baru bagi macam ni je formula. Tapi sekejap lagi cikgu akan terangkan macam mana penggunaan formula sila ini dalam penulisan perenggan pendahuluan. Okey, apa dia punya formula? S-I-L-A, sila, iaitu S terdiri daripada skop umum tajuk, kedua I, isu tajuk, yang ketiga L, laporan tentang tajuk, dan manakala yang terakhir huruf A, ayat yang diambil daripada ayat tajuk. Okey, sekarang baiklah, kita teruskan kepada contoh penggunaan formula sila ini bagi pendahuluan jenis definisi. Okey, baiklah, sekarang cikgu nak kamu fokuskan kepada soalan dia dulu. Apakah soalan dia? Soalannya, bincangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh remaja bagi mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam gejala sosial. Okey, soalan ini dia nak menceritakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh remaja bagi mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam gejala sosial. Baiklah, agak-agak untuk dalam pendahuluan ni kan, pendahuluan jenis definisi, cikgu nak menerangkan tentang apa? Sudah semestinya cikgu nak menerangkan tentang definisi gejala sosial. Okey, kita tengok dalam kotak yang cikgu dah sediakan. Okey, apakah dia punya dia? Sini, kamu boleh tengok. Dalam kotak ini cikgu bagikan kepada formula dan contoh ayat karangan. Okey, kita lihat kepada huruf S. Huruf S ini, apa tadi cikgu cakap? Dia mengenai skop umum tajuk. Okey, apakah contoh ayat yang sesuai untuk kamu guna dalam memperkenalkan gejala sosial? Okey, contoh dia,
Pada masa kini, gejala sosial semakin teruk sehingga diperkatakan membimbangkan dari semasa ke semasa. Itu kita nak ceritakan tentang yang gejala sosial ini semakin teruk dari semasa ke semasa. Okey, kemudian untuk I, isu tajuk. Isu tajuk ni kita lihat, kita nak menceritakan tentang gejala sosial. Okey, isu dia kita boleh nyatakan impak gejala ini sering dikaitkan dengan keruntuhan moral remaja belasan tahun. Jadi isu ni dia nak cakap berkenaan bila kita tak ada gejala, bila kita memiliki masalah gejala sosial, sudah pasti adab moral kita pasti akan luntur, terutamanya dalam belasan umur, iaitu remaja, dalam kalangan umur kamu, iaitu terdiri daripada umur 13 tahun sehingga 21 tahun, iaitu kategori umur remaja. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada formula huruf L, iaitu laporan tentang tajuk. Dekat sinilah kamu kena terangkan berkenaan definisi gejala sosial. Okey. Tapi gejala sosial ini dia merupakan dua kata dasar. Okey, apa itu gejala? Apa itu sosial? Jadi kamu kena terangkan secara ringkas terlebih dahulu berkenaan gejala, kemudian kamu terangkan berkenaan sosial. Okey, untuk ayatnya, contoh ayat yang telah cikgu sediakan, gejala boleh didefinisikan sebagai tanda atau simptom awal penyakit sebelum merebak menjadi lebih parah. Manakala sosial pula bermaksud dengan hal yang berkaitan dengan masyarakat. Jadinya, bila kita gabungkan antara gejala dan sosial, ia membawa maksud kepada gejala sosial ditakrifkan sebagai tanda awal penyakit remaja berkaitan moral dan akhlak yang memberikan kesannya kepada kerosakan akhlak dan nilai hidup. Dia nak cakap lah yang bahawa gejala sosial ini merupakan satu tanda ataupun petanda awal penyakit yang kebiasaannya dialami oleh golongan remaja, terutama remaja pada masa kini, sehinggalah boleh meruntuhkan, boleh merosakkan dia punya moral, adab, akhlak dan sebagainya. Okey. Kamu boleh lihat kepada situasi semasa kini yang boleh dilihat murid-murid yang mengambil menghisap dada, menjual dada, yang merempit semua tu. Okey, itu contoh-contoh gejala sosial. Cikgu harap kamu tak lakukan ataupun terlibat dalam sebarang aktiviti gejala sosial yang boleh merosakkan diri kamu. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang terakhir, iaitu formula yang terakhir, iaitu formula huruf A, iaitu ambil ayat tajuk. Ambil ayat tajuk, maksudnya kita pergi balik kepada dia punya soalan dia, langkah-langkah yang perlu diambil oleh remaja bagi mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam gejala sosial. Okey, apakah ayat yang telah cikgu tuliskan? Justru ini adalah penanda wacana bagi kesimpulan, ayat kesimpulan bagi perenggan itu. Okey, justru remaja perlu mengambil langkah-langkah yang betul bagi mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam kancah yang tidak bermoral. Apakah itu kancah yang tidak bermoral? Kancah yang tidak bermoral ni dia secara ringkasnya cikgu boleh terangkan aktiviti gejala sosial yang memberikan kesan buruk ataupun impak buruk kepada diri kamu pada masa akan datang. Okey, itu contoh bagi jenis definisi, pendahuluan jenis definisi yang cikgu menggunakan
formula sila. Okey, seterusnya kita pergi ke contoh yang kedua. Contoh kedua, cikgu mengambil kepada pendahuluan jenis suasana. Baiklah, apakah soalan dia? Soalan dia, huraikan kesan buruk ragut kepada masyarakat hari ini. Okey, isu dia, kita nak ceritakan tentang ragut. Apa soalan dia? Kesan buruk. Okey, isu dia ragut. Mestilah kamu tahu ragut ni macam mana kan? Yang orang tarik-tarik tu, yang orang tarik macam ada penjahat, ada orang yang bawa beg, bawa emas kan? Lepas tu dia ragut. Itu kira ragut ya. Okey. Baiklah, cikgu menggunakan sama juga formula yang tadi, formula sila yang terdiri daripada huruf S, I, L, A. Okey, sekarang kita pergi kita menerusi satu-satu jenis ayat yang sesuai digunakan dalam pendahuluan jenis suasana untuk ragut, untuk soalan kesan buruk ragut kepada masyarakat hari ini. Baiklah, untuk huruf F, skop umum tajuk contoh ayat ini, marca pada ini. Okey, ini merupakan salah satu dia punya penanda wacana. Okey, marca pada ini maksudnya dia menunjukkan situasi pada masa kini. Okey, pada hari ini. Jadi dia menggunakan ayat agak dramatis, bombastik. Okey, marca pada ini kita sering membaca dan mendengar berita tentang jenayah ragut yang melibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Biasalah kita dengar dekat surat khabar, kita dengar kat berita, kita dengar dalam radio yang biasanya kalau orang yang ragut ni kebiasaannya dia akan kesan dia menjadikan kepada masa itu cedera ataupun hilang nyawa pada waktu itu juga. Okey, kemudian dia punya isu tajuk. Isu tajuk dia, kesan buruk akibat jenayah ragut tidak boleh dipandang ringan. Jika suasana ini semakin terjadi, ia akan membimbangkan serta masyarakat akan hidup dalam ketakutan. Malah, jika jenayah ini tidak dibendung, sudah pasti ia akan semakin berleluasa. Kemudian, untuk huruf L, laporan tentang tajuk. Okey, di sini cikgu nak terangkan apakah itu peragut dan kategorinya. Okey, peragut dikategorikan sebagai penjenayah yang tidak berperi kemanusiaan. Dia tidak berperi kemanusiaan dan mementingkan diri sendiri. Laporan juga telah menunjukkan kebiasaannya cara mangsa diragut terjadi ketika waktu mangsa itu sedang terleka, kemudian mangsa itu ditendang. Ada kala mangsa itu yang disentapkan ganas. Sentapan ganas ni contohnya macam kamu boleh bayangkan dia meratap, dia menyantap kamu punya beg yang contohlah biasa mak-mak kamu ke kakak-kakak kamu kan kalau berjalan lenggak-lenggok pergi shopping mall tu kan, yang bawa handbag letak kat tangan ni kan, yang kat bahu ni. Bayangkan tengah jalan, tengah gembira, tengah gelak-gelak, tiba-tiba peragut tu datang dengan sebuah motosikal, dia ragut macam tu. Kita kira sentapan, ganas dan macam-macam lagi. Kemudian ayat yang terakhir iaitu daripada formula A, jelaslah bahawa banyak kesan buruk akan timbul jika jenayah ragut ini semakin meningkat dan tidak dikawal. Okey, ini menceritakan tentang suasana ragut pada masa kini. Di mana dia menceritakan yang dia nak dalam perenggan pendahuluan ni dia nak cakap yang bahawa jenayah ragut ini semakin berluasa. Lepas tu suasana dia macam mana keadaan aktiviti macam mana keadaan ragut itu dijalankan, macam mana, apa akan jadi impak, apa akan jadi kepada mangsa dia. Mangsa daripada ragut ini biasanya akan cedera
ataupun kehilangan nyawa. Jadi dia nak juga cakap yang kalau kita tak atasi jenayah ragut ini, sudah pasti akan menimbulkan kesan buruk serta masyarakat akan hidup dalam keadaan ketakutan. Okey, cikgu harap kamu faham dalam dua jenis pendahuluan ini, iaitu tadi cikgu dah ceritakan tentang pendahuluan jenis definisi tajuk, iaitu cikgu terangkan tentang gejala sosial, dan yang kedua cikgu terangkan suasana keadaan situasi ragut pada waktu kini. Baiklah, sekarang kita pergi ke pendahuluan yang terakhir, iaitu pendahuluan jenis peribahasa. Apa pula itu pendahuluan jenis peribahasa? Okey, kita fokuskan kepada soalan dia dulu. Soalan dia nak nyatakan amalan menabung banyak faedahnya. Bincangkan. Dekat sini dia nak cakap lah yang bahawa amalan menabung ini memiliki banyak faedah ataupun memiliki pelbagai faedahnya yang tersendiri. Jadi dalam pendahuluan yang jenis peribahasa ini sudah pastilah kita akan masukkan pelbagai jenis peribahasa yang kamu tahu. Apa contoh peribahasa yang kamu tahu? Bagai menatang minyak yang penuh, bagai bulan dipagari bintang, bagai apa lagi? Bagai isi dengan kuku, apa lagi? Macam-macam lah peribahasa. Bukannya malah peribahasa, kamu boleh masukkan simpulan bahasa, kamu boleh masukkan pepatah, kamu boleh masukkan bidalan, kamu boleh masukkan kata-kata hikmat, kamu boleh masuk pepatah dan macam-macam lagi. Kalau kamu nak tahu peribahasa ni, dia banyak pecahan. Tak apa, itu nanti cikgu akan terangkan apa pula itu peribahasa. Nanti kita bagi satu persatu. Okey, jadi sekarang kita nak fokuskan balik kepada pendahuluan jenis peribahasa. Okey, baiklah. Untuk pendahuluan jenis peribahasa, tadi soalannya dia nak menceritakan faedah amalan menabung. Okey, kita masih lagi menggunakan formula S-I-L-A, iaitu formula sila. Okey, untuk S, keumum tajuk. Apakah ayat yang boleh digunakan? Okey, contoh ayatnya adalah sejak kecil kita sering dipesan dan diingatkan oleh orang-orang tua berkenaan pentingnya amalan menabung atau berjimat-jimat. Ni biasalah kalau kamu balik kampung ke kan, kamu dengar makcik pakcik, atuk nini, monyang, semua mesti akan ada nasihat macam ni. Jangan lupa menabung. Kalau berbelanja tu jimat-jimat lah sikit ya cucu, nak. Biasa macam ni lah nasihat-nasihat orang tua berkenaan berjimat-jimat, amalan menabung. Apa pula isu dia? Isu tajuk. Okey, isu tajuk dia nak menceritakan tentang amalan menabung memang banyak faedahnya serta patut diamalkan sejak dari kecil, kerana amalan ini umpama sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Nak katalah dekat sini kan, biasanya kalau ibu bapa kamu yang telah menabung sejak dari kecil kan, bayangkan kamu dah menabung, duit yang kamu simpan dalam tabung ayam ke, tabung apa-apa tak pun kamu simpan dalam bank kamu. Mungkinlah kamu waktu kecil lagi kamu tak simpan, tapi ibu bapa kamu yang dah buatkan akaun untuk kamu tu, disimpan sikit sampailah umur kamu dah remaja. Kamu nak melanjutkan pengajian ke universiti, so duit tu mestilah daripada 10 sen, daripada 5 sen, daripada yang 1 shilling yang kecil tu, bila dikumpulkan sikit-sikit lama-lama jadi bukit, pasti sudah beribu-riban, beratus ribu. Jadi duit itulah kamu akan gunakan untuk kamu waktu kecemasan ataupun melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada laporan tentang tajuk. Okey, apakah laporan dia? Jika kita tidak merancang kewangan,
kita bimbang. Kesannya kerana malang tidak berbau. Di sini dia nak cakap lah. Kalau kita tak merancang kewangan, kalau kita tak simpan duit, kita tak tahu bila masa ataupun malang tak berbau ni dia nak menceritakan tentang sesuatu keadaan ataupun sesuatu peristiwa, sesuatu kejadian yang tidak diingini. Tiba-tibalah kamu nak kemalangan, tiba-tibalah kamu kehilangan ibu bapa kamu, tiba-tibalah kamu tak ada duit. Daripada situlah, bila kamu tak ada duit, kamu boleh gunakan duit daripada wang simpanan ataupun wang yang telah kamu menabung itu. Ketika kesempitan wang, barulah kita terasa sakitnya, seperti peribahasa, sudah terhantuk baru nak tengadah. Dekat sini nak cakap lah, kalau kamu tidak menyimpan wang, lepas tu bayangkan suatu hari kamu tak simpan duit, kemudian tiba-tiba kamu nak guna duit. Kamu nak guna duit sebabkan ada kejadian yang tidak diingini. Time tu lah kamu baru nak termenung, baru nak terfikir, mana nak dapatkan duit. Itulah orang kata, sudah terhantuk baru tengadah. Dah terjadi baru nak termenung. Bila dah tak tersimpan baru nak termenung, baru nak fikir, mana datang duit tu. Duit tak datang daripada langit. Duit tak datang daripada langit. Duit tak boleh nak cop daripada daun. Tak boleh. Kalau dah boleh, kalau wang tu, duit tu jatuh daripada langit, ketebuk macam tu, lama dah cikgu saya. Kemudian kita tidak perlulah menyalahkan orang lain jika kita tidak menabung kerana nasi sudah menjadi bubur. Kat sini nak cakap lah, kalau kita tak simpan duit, kita nak salahkan siapa? Kita tak boleh nak salahkan ibu apa, kita tak boleh nak salahkan makcik-pakcik, kita tak boleh salahkan kawan-kawan kita, kita tak boleh nak salahkan atuk-atuk, nenek kita, makcik-pakcik semua. Sebabnya bukan mereka tak pernah nasihat, diorang dah nasihat dah pun. Tapi kamu degil, kamu yang degil, kamu yang tak nak simpan duit. Jadilah nasi sudah menjadi bubur, di mana kamu dah tak tahu nak buat apa, dah kena jadikan sebagai pengajaran. Itulah maksudnya. Jadi ayat yang terakhir, benarlah bahawa amalan menabung banyak faedahnya. Baiklah, untuk yang pendahuluan jenis peribahasa ni, kamu boleh meletakkan pelbagai jenis peribahasa asalkan ia bersesuaian dengan soalan, dengan tajuk yang diberikan. Contohnya yang itulah, soalan dia berkenaan amalan menabung banyak faedahnya. Sudah nak cakap lah, kita kenalah simpan duit dari kecil, iaitu sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kemudian kalau kita tak simpan duit, dia berikanlah peribahasa yang bersesuaian kalau kita tidak simpan duit, iaitu terdiri daripada malang tidak berbau, sudah terhantuk baru tengadah, nasi sudah menjadi bubur, dan macam-macam lagi lah. Peribahasa ni memang banyak. Kalau kamu dia rancak sangat, cuma kamu tak nak je untuk kamu kenali peribahasa. Yelah, biasalah peribahasa ni orang kata lama-lama punya, ayat-ayat lama, tapi inilah maksud yang cuba disampaikan oleh orang-orang dulu. Orang-orang dulu dia cakap taklah secara depan-depan, dia orang berkias. Kias dia menggunakan peribahasa lah macam ni. Biasa orang-orang dulu lah, atau orang yang kita biasa dah dia guna-guna ayat-ayat peribahasa ni. Okeylah, baiklah, cukup sampai sini saja pengajaran cikgu. Okey, kita buat rumusan sekejap apa yang cikgu ajar. Cikgu telah ajar berkenaan jenis-jenis formula, jenis-jenis pendahuluan, iaitu yang terdiri daripada pendahuluan jenis, definisi tajuk, pendahuluan jenis suasana, pendahuluan jenis peribahasa. Dan cikgu tu juga memfokuskan kepada formula SILA, iaitu formula sila, yang terdiri daripada S adalah
skop umum tajuk. I. Isu tajuk. L. Laporan tentang tajuk. Dan A. Ambil ayat tajuk. Okey, baiklah. Cukup sampai di sini saja pengajaran cikgu berkenaan panduan penulisan perenggan pendahuluan yang menggunakan formula sila dan jenis-jenis pendahuluan yang ringkas sahaja. Okey, baiklah. Kita jumpa di lain hari. Terima kasih kerana sudi mendengar saya membebel ataupun cikgu mencerita, cikgu berkongsi ilmu berkenaan panduan penulisan perenggan pendahuluan. Okey, baiklah, kita jumpa di lain hari. Bye-bye. Assalamualaikum dan terima kasih. Jumpa lagi.